Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya perkenalkan diri saya Puan Hasbura binti Abu Hanifah. Nama gelaran dekat sini Cikgu Mei, merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling dan juga dikenali sebagai kaunselor. Saya telah berkhidmat memegang jawatan sebagai kaunselor selama 14 tahun di sekolah menengah. Dan ini ialah sekolah ketiga saya sepanjang perkhidmatan saya. Untuk pertandingan Unsung Hero, guru yang tidak didendang, saya mencadangkan dan mencalonkan sahabat saya, Cikgu Hazim, seorang guru PPKI, untuk menyertai pertandingan ini. Okey, kenapa saya mencadangkan Cikgu Hazim? Yang pertama, seorang guru PPKI ialah seorang motivator yang hebat. Itu daripada pandangan saya. Saya sebagai kaunselor, saya selalu jugalah memberi ceramah ataupun taklimat berkenaan motivasi dan sebagainya. Tapi untuk Cikgu Hazim, dia seorang motivator yang saya rasa ada kehebatan tersendiri yang saya sendiri sebagai kaunselor memang saya kagum. Sebab saya tak mampu pun nak jadi macam dia sebenarnya. Pada awal kemasukan dia di SMK Kuala Kerau ialah cikgu baru posting. Kita tengok cikgu baru posting. So kita tak kenal lagi. Ada satu program lah. Saya mengumpulkan murid. Saya bertiga lah. Di sini kaunselor bertiga. Saya mengumpulkan murid. So kita kumpul murid tu biasalah macam biasa kumpulkan murid untuk program, tapi ada sedikit kekangan daripada saya. Kebetulan Cikgu Hazim bertugas kat situ. Kita nampak bahasa tubuh dia tu macam berminat untuk program kan. Maksudnya nampak ada cikgu tu berminat. So saya kata, Cikgu Hazim, boleh tak tolong saya untuk handle ataupun kumpul murid dulu? Okey, Cikgu Hazim kata okey, boleh, tak ada masalah. Tapi dekat sinilah sebenarnya rupanya apabila dia pegang mic itu, dia kumpulkan murid tu, mengembang bulu roma saya. Maksudnya, saya kata, lain macam cara dia kumpulkan murid ni. Dekat situlah sebenarnya bahawasanya saya baru tahu sebenarnya Cikgu Hazim ni ialah seorang motivator yang hebat. Sebab dia pernah belajar dan juga pernah join dengan satu konsultan ni. So dekat situlah sebenarnya saya memang sangat serasi lah sebab dia punya program-program motivasi ni secara peribadi saya tengok dia macam cantik. Dia ada graf dia daripada ice breaking. Sebenarnya selalu kaunselor kan yang jalankan aktiviti macam ni. Tapi untuk Cikgu Hazim ni saya rasa memang dia seorang yang hebat lah. Maksudnya daripada ice breaking dia boleh buat, dia graf untuk program motivasi tu sehingga akhirnya murid dapat rasa, menangis. Dan yang sebenarnya yang saya nak highlightkan ialah dapat memberi rasa. Memberi rasa. Saya mengemang bulu roma setiap kali program yang Cikgu Hazim buat, memang saya dapat rasa tu. Dan juga saya rasa murid pun begitu. Dan dari situlah sebenarnya saya recommend Cikgu Hazim kepada rakan-rakan saya, guru-guru kaunseling di daerah dan sebagainya. Dan setakat ini memang tak mengecewakan. Ada satu program yang Cikgu Hazim join, yang sebenarnya memudahkan kami lah guru kaunseling. Tak perlu invite konsultan luar dan sebagainya, tak perlu dah, sebab ada Cikgu Hazim. Dekat situlah sebenarnya saya kata, bukan keleng-keleng Cikgu Hazim ni. Bila dia perkenalkan diri dia, banyak anugerah sebenarnya yang dia dah perolehi sebelum dia posting. Maksudnya betul, memang seperti yang saya rasa tadi, sangkaan saya, dia ni memang ada sesuatu yang hebat. Rupanya dalam semasa program dia, pelbagai anugerah yang dia telah terima. Yang pertama ialah anugerah Tokoh Guru Harapan USM pada tahun 2016. Yang kedua ialah Ikon Pemimpin Belia Negeri Kelantan juga pada tahun 2016. Yang ketiga, panelis anugerah Tokoh Siswa KPT. Dan yang terakhir untuk tahun 2021, Cikgu Hazim dipilih sebagai Duta Guru KPM.
Oh, satu lagi yang ni dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling, iaitu anugerah guru penyayang. Juga pernah dimenangi oleh Cikgu Hazim, di mana yang ni murid PPKI dan juga murid arus perdana yang pilih. Okey, sebab yang kedua pencalonan ini sebab saya rasa Cikgu Hazim ada kekuatan tersendiri, di mana apa sahaja pertandingan, apa sahaja perlawanan ataupun kuis yang dia sertai mesti membuahkan hasil. Sebab apa membuahkan hasil? Saya rasa dengan kesungguhan dia, keikhlasan dia, semangat dia, dia membawa murid-murid PPKI sebagaimana dia membawa dirinya sendiri. Kadang-kadang lebih hebat lagi murid PPKI ni untuk dibandingkan murid-murid arus perdana. Contohnya pertandingan yang saya rasa yang hebat lah, iaitu pertandingan, saya tak ingat, tapi pertandingan yang membawa murid yang bernama Irfan Haris. Okey, Irfan Haris dipilih untuk pertandingan ICT Challenge. Dan siapa sangka seorang murid PPKI, murid yang memegang kad OKU, boleh mewakili negara Malaysia ke peringkat antarabangsa dalam pertandingan ICT ke Korea. Okey, untuk murid yang arus perdana pun belum tentu kita boleh menjadikan murid atau menjadi murid mewakili negara, tapi Cikgu Hazim dapat membawa murid PPKI ke peringkat antarabangsa ke Korea. Jadi kat sini saya memang kagumlah dengan Cikgu Hazim. Saya rasa saya cakap terima kasih sangat Cikgu Hazim, sebab tu dulu bila dia berjaya tu, saya kata saya nak bagi juga, saya beli cari kek, kata mana saya nak cari, saya bagi juga kek dengan Cikgu Hazim. Sebab saya rasa saya sangat bangga dengan Cikgu Hazim. Walaupun Cikgu Hazim tak ngajar kelas dia kat kelas, dan dia sentiasa macam dia kata Cikgu Hazim tu pandai macam-macam. Cikgu Hazim tu pandai, mana dia macam banggalah dapat jumpa Cikgu Hazim. Dia memang dia bangga. Dia kadang tu dia cakap, Cikgu Hazim ni ajar santai. Kan santai. Cikgu Hazim suruh dia duduk je kat situ, dia kata. Kan. Mana Cikgu Hazim, dia kata mana dia tak ada beri tekanan lah pada dia. Dia sentiasa Cikgu dia kata mula-mula dia ni susah nak ingat nama cikgu tu. Dia tak tahu nama Cikgu Hazim. Bila saya sendiri tanya Cikgu Hazim dia tak tahu, dia cakap dia susah ingat nama orang. Tapi dia kata cikgu PPKI yang lelaki, saya pun carilah siapa. Bila saya Cikgu Hazim tak tahu, dia cakap saya tak apalah, jadi saya tahu kan, saya kata. Tapi saya ucapkan terima kasih sangat Cikgu Hazim telah membuka mata orang yang selama ni tak tahu cikgu sekolah rendah dia ni sentiasa pandangan negatif kat dia. Sampai saya rasa memang saya down sangat bila orang pandang negatif. Saya dah cakap dia tak boleh lah kan. Memang bila orang pandang negatif, sekarang bila saya cakap dia macam ni, pilihan saya untuk ke sekolah sana memang ditakdirkan jumpa Cikgu Hazim. Saya berbangga Cikgu Hazim beri peluang pada dia. Walaupun dia bukanlah terbaik, tapi terbaik antara lagi yang terbaik kan ada. Dan Cikgu Hazim lah pemata bagi saya, walaupun saya rasa Cikgu Hazim ni macam anak saya, tapi saya bangga dia dapat mencukir bakat Irfan. Kalau saya rasa saya biarkan je tanpa saya rasa tanpa Cikgu Hazim pun tak ada siapa pun kenal Irfan di sekolah tu kan. Okay, saya terima kasih dengan Cikgu Hazim. Yang penuh dedikasi melayan anak saya yang macam ni. Kadang tu kita terpaksa layan je lah emosi budak autism ni. Kan dek? Ding. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Siti Romah binti Samsi, dan ini anak saya Irfan Haris bin Syahimi. Dia seorang yang dilahirkan sebagai autism. Walaupun saya dapat lambat ngesan, tapi awal kelahiran dia saya dah agak dia. Sebab masa lahir dia jangka umur dia dan tu dia sangat hyper. Tapi itulah kita terimalah keadaan dia, situasi dia macam tu.
Sampailah saat orang kata saya ni sabar 200%. Dari segi persekolahan dia, dari dia di sekolah kebangsaan Pulapah pun dia, saya tak boleh nak kata dah. Sampai dia tak nak masuk kelas sebab dia dipukul sebab dia tak pandai. Dia tak nak masuk kelas, dia pegang kaki saya. Lepas tu saya terpaksa pindahkan dia semula ke sekolah Tabika Kemas. Sampailah dia darjah 1. Sampai di sana pun saya di sekolah kluster, anak saya tak pandai, tapi anak saya tak dibenarkan masukkan ke rumah pemulihan kena alasan markah dia banyak. Tapi saya tahu anak saya tak boleh membaca, tak boleh apa. Saya tak tahu macam mana markah dia boleh banyak. Bila saya tanya dia, jujurnya dia cakap jawapan tu dia tulis di papan putih. Sebab perlukan sekolah kluster perlukan markah yang begitu. Saya ambil keputusan bahawa anak saya tukar ke Pahang, saya balik ke rumah kampung saya ambil keputusan tinggal sini. Walaupun saya sampai di sekolah rendah ni pun, saya tak faham lah kenapa cikgu-cikgu tak faham. Pandang serong ke dia. Walaupun usia dia memang lambat pada orang lain, dia tak boleh nak catch up macam orang lain kan. Sampai dia pernah hilang di sekolah rendah ni sebab tak dibenarkan duduk di bilik guru. Lepas saya mesyuarat, saya menangis cari anak saya. Tapi bila dia ke sekolah menengah, dia diberi peluang yang baik oleh cikgu sekolah menengah. Sebelum saya pergi sekolah menengah, saya jumpa kaunselor, saya terangkan siapa anak saya. Saya terangkan supaya saya rasa cikgu sekolah menengah ni memang kaunselor sekolah menengah itulah yang memberi harapan pada kehidupan anak saya. Bila ada kawan usik dia, cikgu-cikgu sekolah menengah ni peka pada kekurangan anak saya ni, sentiasa beri perhatian. Saya bersyukur sangat masuk ke sekolah menengah Kuala Kerau, dan apabila diberi peluang oleh dicungkil bakat oleh guru PPKI dia, saya rasa bangga dengan guru dia sebab anak saya ni dia tak boleh dipaksa, dia suka dengan diri dia sendiri. Walaupun di rumah dia memang suka main komputer, tapi dia apabila diberi peluang dia sentiasa bertanya. Tapi perubahan dia mulai tahun ni selepas dia berjaya tu, bila buka sekolah, sebelikan buku, kalau sebelum ni dia langsung tak nak buat kerja, buku dia, kertas dia semua dalam beg. Kali ni dia kata, mak tolong sampulkan buku dia, mak tolong tulis nama dia, semua-semua dia minta mak dia kemaskan semua barang dia. Dan yang paling saya gembira dan kakak-kakak dia gembira, dan sampai kakak dia hadiahkan dia tablet. Bila PPKR masa PDPR ni, dia tak pernah miss buat kerja dia. Memang dia tak pandai bahasa Melayu dengan sejarah tu, memang susah bagi dia. Dia akan duduk duduk sama-sama dan sampai pukul 11 malam dia buat kerja. Dan tu saya cakap dengan kakak dia, dia berubah 360 darjah perubahan dia. Mungkin dia rasa bangga dengan diri dia, dihargai. Masa di sekolah rendah tak ada siapa dihargai, cuma cikgu pemulihan dia ya. Dan cikgu pemulihan sekolah rendah ni sangat sayang dia, sentiasa beri dorongan. Sampai sekarang pun dia akan jadi mana Ifan. Lama sebab dia kata bila saya beritahu Ifan berjaya, dan cikgu PPKI, cikgu Hazim dah post dekat Facebook, saya rasa kan semua orang hantar tahniah pada dia. Jadi suami saya pun selama ni saya yang jaga kami sebab kami PJJ. Suami saya kata dia bangga, dia kata dengan Ifan kan, dia cakap adik boleh buat je. Memang adik boleh buat, kata selama ni semua saya yang uruskan. Jadi kakak-kakak dia, abang-abang dia sekarang ni bila kakak dia semua dah kerja, tak ada masalah pun bagi dia. Dia nak makan apa, dia beritahu kakak dia, kakak adik nak ni, tapi kakak dia kata adik kena buat kerja. Dia kata dia tunjuk semua kerja sekolah PDR pun dia buat. Mana orang keliling dia semua dah hargai dia lah. Dia rasa diri dia dihargai terutama dari kakak dengan abang dia lah. Okey, selain tu juga faktor lain ataupun poin lain lah kenapa Cikgu Hazim perlu ataupun saya calonkan untuk pertandingan Unsung Hero ini ialah
Di sini murid kami 30%, 40% adalah murid OA, dan sebenarnya Cikgu May ni sangat minat ataupun Cikgu May ni sangat dekat dengan murid OA. Selalu tagline Cikgu May, murid asli, murid OA dekat di hati Cikgu May. Yang kita tahu murid asli ni memang ada perasaan rendah diri, ada perasaan yang tak nak menonjol, tak nak keluar daripada tradisi mereka. Tapi Cikgu Hazim dapat mencungkil bakat-bakat mereka ni menjadi murid-murid yang berbakat lakonan, boleh menyanyi. Sedangkan saya sendiri, saya rasa bukan senang untuk jadikan murid asli ni orang yang berkeyakinan, yang menonjol dan sebagainya. Dan sebenarnya daripada Cikgu Hazim ni, sebenarnya saya dapat satu, iaitu murid-murid OA ni sangat berbakat dalam bidang seni. Sehingga pertandingan murid orang asli, pertandingan video pendek murid orang asli, kami ataupun SMK Kuala Kerau telah menjadi johan di peringkat negeri. Yang tu pun membuatkan saya macam memang kagumlah dengan kebolehan, kesungguhan yang ada pada Cikgu Hazim. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya anak lelaki Sing, ayah kepada Nazifah yang telah memenangi video murid orang asli peringkat negeri Pahang baru-baru ni. Sebelum ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, terutamanya kepada Cikgu Hazim yang telah mencungkil bakat anak saya Nazifah untuk filem ataupun video murid orang asli. Selepas memenangi video murid orang asli ini, ramai pihak yang mengucapkan terima kasih kepada ataupun tahniah kepada anak saya, terutamanya Tok Batin Kampung Pasu, saudara mara dan ramai lagi rakan-rakan seperjuangan. Pas memenangi video murid orang asli ni, anak saya telah memberanikan diri. Terutamanya bimbingan guru-guru ataupun terutama Cikgu Hazim lah yang telah bertungku lumus mencungkil bakat anak saya. Selepas kemenangan Nazifah ni, sebenarnya ramai kawan-kawan yang telah ingin mencuba. Saya harap anak-anak di Kampung Pasu, terutamanya anak-anak OA di sekitar Pasu bolehlah mencuba. Saya bapa kepada Nazifah, terutamanya anak-anak orang asli di sekitar Pasu dan sekitarnya lah. Saya mohon belajarlah bersungguh-sungguh. Jangan kita ketinggalan di zaman yang serba canggih ini. Dan saya juga mohon kepada ibu bapa, terutamanya bapa OA ni, ambillah cakna pasal pendidikan anak-anak kita yang sekarang ni dah meningkat kemajuan. Janganlah kita
duk fikir ke belakang lagi. Akhir sekali di kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hazim yang telah memberi sinar baru kepada warga production Semekar. Sekian, terima kasih. Okey, yang seterusnya Cikgu Hazim memang kehadiran beliau di SMK Kuala Kerau, dia membawakan program-program yang saya rasa value sangat tinggilah. Betul, saya sendiri pun kaunselor biasa bawa murid pergi lawatan ke universiti. Biasalah program-program hala tuju sampai SPM untuk menyuntik semangat murid-murid ni untuk sambung belajar dan sebagainya. Tapi Cikgu Hazim dia membawakan program melibatkan murid PPKI, pendidikan khas, sama setanding dengan murid-murid yang cemerlang, murid-murid yang arus perdana, bawa ke Terengganu, universiti di Terengganu, bawa di universiti di Malaysia lah, sekitar dalam negara, supaya murid-murid PPKI ni merasa sendiri suasana di universiti yang sebenarnya dia orang tak pernah pergi pun dan tak pernah jejakkan kaki pun dekat universiti yang berada di Malaysia. Bukan saja tu, pergi program universiti tu okey, tapi Cikgu Hazim membawa ke suasana yang baru. Contohnya bawa murid PPKI ke konti radio bersama DJ. Apa lagi, bawa contohnya macam tak pernah pergi Langkawi, naik kapal terbang. Jadi Cikgu Hazim dia usahakan untuk murid-murid PPKI yang kebanyakannya duduk di kampung untuk pergi naik kapal terbang, sebab untuk satu program tu, iaitu program di Langkawi. Saya ingat lagi program tu dia bertungkus lumus menguruskannya dari awal sehingga akhir, membawa murid PPKI ini dengan tiada bayaran. Maksudnya berusaha untuk mencari sponsor, sedangkan bukan senang kan mencari sponsor untuk tiket kapal terbang dan sebagainya. Bawa murid yang bernama Amir ni sebenarnya. Amir ni murid PPKI yang bercita-cita lah nak naik kapal terbang, tak pernah naik, dan dia berjaya untuk membawa murid-murid PPKI membawa ke Langkawi dan boleh shoot pula cerita-cerita pendek ataupun video-video pendek tentang Amir. Dekat situ memang bagi saya memang Cikgu Hazim ni seorang yang hebat, dan yang paling penting dia ada rasa. Apabila murid dia nak naik kapal terbang, mungkin dia akan usahakan sehabis baik sehingga murid berkenaan tercapai hasrat dia. Assalamualaikum. Hai, saya Amir. Saya berumur 21 tahun. Saya dulu bekas sekolah SMK Kuala Kerau. Saya dulu OKU Fizikal. Kalau korang nak tahu, saya dulu anak murid kesayangan Cikgu Hazim. Kenangan saya bersama Cikgu Hazim semenjak 2017. Selepas Cikgu Hazim lepas sekolah, saya gembira dan seronok. Cikgu Hazim telah memberi nafas yang baru dalam hidup saya. Saya dulu hidup susah. Mak dah tak ada. Ayah sakit. Bila Cikgu Hazim ada, kehidupan saya pun berubah. Banyak sumbangan jasa Cikgu Hazim kepada saya. Antara kenangan ini saya dengan Cikgu Hazim pergi ke Pulau Langkawi, naik kapal terbang. Yes. Kita orang sana sambil belajar, sambil syuting filem anime. Lepas tu kita dapat on air, masuk radio, Langkawi FM. Cikgu Hazim banyak memberi saya semangat dan nasihat untuk saya lebih tahu. Walaupun saya macam gini, saya mampu bekerja untuk mencari rezeki. Banyak ilmu di sekolah untuk saya guna untuk waktu kerja macam ini. Terima kasih Cikgu Hazim atas segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekejap lagi kita akan berlepas ke Pulau Langkawi dan sekarang ini berada dalam kapal terbang. Kita bersama dengan adik Amir. Okey, apa yang Amir rasa sekarang ni bila berada dalam kapal terbang? Rasa teruja. Kenapa teruja?
Sebab tak pernah nak keluar dulu ni. Okey. So seronok tak kita nak pergi Pulau Langkawi? Seronok. Okey, so kita akan berjalan-jalan kat sana sepanjang 4 hari 3 malam. Okey, supaya nanti Amir rasa happy lah kat sana ya. Okey. Okey, apa ucapan Amir yang tak akhir? Terima kasih kepada Cikgu Azim dan Cikgu Harun Nafizal dan guru lain kerana membawa saya ke Langkawi. Okey. Okay. Bye. Bye. Matlamat utama kami hadir di sini sebenarnya atas dasar yang pertama untuk memberikan kesedaran kepada orang luar, orang luar ni supaya kanak-kanak OKU ini perlu dilihat dan perlu dinilai sama level dengan orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah untuk memberikan ilmu kemahiran insaniah kepada pelajar-pelajar kami. Pelajar-pelajar ini telah dipilih, telah dikenal pasti. Dan sepanjang 4 hari 3 malam di sini, kita pun telah berilah banyaklah modu-modu berkaitan dengan apa kemahiran insaniah. Nak hasrat dia. Okey, dan program yang lawatan bukan sahaja dalam Malaysia tau. Cikgu Hazim dia sebenarnya dia dah susun, dah lengkap dan semua untuk membawa murid-murid PPKI ni ke luar negara, ke Hat Nhai Thailand, melawat universiti yang berkaitan dengan PPKI di sana dan sebagainya. Saya terus teranglah, saya sendiri kaunselor, saya untuk menguruskan program yang sebegitu, komitmen kena tinggi, kena bersemangat. Memang perjalanan tu memakan masa dan kena susun elok-elok. Dan paling utama sebenarnya untuk sponsor. Bukan senang kita nak mengumpul sponsor, kadang-kadang sampai 15,000. Ini sebab saya rasa mungkin kerana ada rasa membawa murid-murid PPKI ikhlas, dan saya rasa murah rezeki lah untuk murid-murid PKI ini dan juga Cikgu Hazim untuk menjayakan program sebegitu demi untuk murid-murid PKI yang dia sayang. Terakhir yang saya rasa sampai sekarang lah, saya rasa macam bila saya kenangkan balik aktiviti atau program yang Cikgu Hazim buat tu, meninggalkan rasa yang tak terucap dengan kata-kata ni lah. Sebagai kaunselor, betapa ikhlas, betapa bernilainya rasa yang ada pada Cikgu Hazim untuk murid-murid PPKI beliau. Di mana me time, biasa kita me time, biasanya kita bersendiri ataupun dengan kawan-kawan. Kita macam Cikgu May, kalau me time tinggalkan keluarga sekejap, pergi shopping dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tapi Cikgu Hazim punya me time, dia bawa murid PPKI yang Cikgu May tahulah, yang dekat di hati Cikgu May itu Izham, dan juga seorang lagi murid, Cikgu May tak ingat, ke hotel. Sebab Izham kata dia tak pernah tidur hotel, jadi dia nak tidur hotel. So me time Cikgu Hazim membawa murid ni ke Kuala Lumpur, bawa bersendiri, bawa 2 orang murid PPKI untuk tidur di hotel, menyantuni anak-anak PPKI untuk merasa sebagaimana kehidupan kita lah sehari-hari, untuk berholiday di hotel di KL. Bawa pusing KLCC, bawa tidur hotel. Cikgu Hazim ni dia macam lawak sikit, dia ada unsur kecintaan yang sangat tinggi dalam diri dia. Dia bawa Izham ke hotel, dia sakat lah. Dia kata macam mana Izham tak pandai buka itulah pilih air nak mandi. Lepas tu macam mana Izham masuk dalam bilik air ada bathtub. Maksudnya semua tu sebab dia buat live. So Cikgu May memang follow lah. Memang Cikgu May sentiasa tengok sampai bawa ke KLCC lepak-lepak.
siapa sangka kan murid yang di kampung dapat merasai macam mana lepak-lepak di KLCC, juga pergi makan-makan di Bangsa, sebagaimana murid-murid yang di arus perdana dapat rasakan. Yang tu sangat dekat lah, dan saya rasa macam ialah betapa ikhlasnya hati Cikgu Hazim ni untuk murid-murid PPKI, murid-murid OKU yang berada di bawah jagaan beliau. Ngantuknya, sedapnya tidur dalam aircon. Sejuk molek.
secara kesimpulannya, melalui pemerhatian saya mencalonkan Cikgu Hazim, dan saya rasa Cikgu Hazim memang layak untuk memenangi pertandingan Unsung Hero kerana rasa beliau terhadap murid PPKI, anak-anak syurga, buat sesuatu bersungguh-sungguh, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan anugerah, tidak mengharapkan apa sajalah daripada persekitaran, buat dengan ikhlas. Ada kebolehan yang saya pandang luar biasa dan akan menjadi bintang yang bersinar untuk PPKI, untuk membawa murid-murid OKU ke peringkat yang lebih tinggi. Dan yang akhir sekali, seorang guru PPKI yang mempunyai rasa, celik rasa. Cikgu Hazim mempunyai kebolehan, kesungguhan, ketekunan, kerajinan, semangat yang luar biasa, jati diri yang sangat tinggi, dan juga boleh menyinar jauh menjadi seorang bintang untuk murid-murid PPKI dan juga murid OKU. Dan dari segi counselling, dari segi inventory personality warna, Cikgu Hazim merupakan berpersonaliti biru, yang merupakan cikgu yang ada rasa, iaitu berteraskan perasaan yang sepatutnya memang kena ada pada semua guru-guru di Malaysia, walau apa pengkhususan beliau. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mak Jusuh bin Cik Ngah, Pengetua Sekolah Menengah Kuala Kerau. Sangat berterima kasih dan bersyukur dengan Allah SWT sebab dianugerahkan oleh Allah SWT seorang pendidik yang sangat hebat, yang sangat disukai, disenangi oleh rakan sejawat, sebab mudah sangat untuk bersama-sama melaksanakan kerja-kerja di sekolah. Dan paling besar kita di sekolah, kita boleh lihat bahawa Cikgu Hazim adalah merupakan cikgu yang sangat-sangat disukai oleh para pelajar, ya, terutama sekali anak-anak kita yang PPKI, mengajar pelajar-pelajar PPKI, tetapi dapat mengawal mereka dengan keadaan yang sangat baik. Saya sangat-sangat mencadangkan supaya Cikgu Hazim ini dapat dicalonkan untuk menjadi unsung hero, ataupun kita sebut sebagai wira tidak didendang, memandangkan banyak kriteria yang ada pada Cikgu Hazim memang sangat memenuhi kehendak yang telah pun dipandukan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, antaranya juga Cikgu Hazim ni sangat disenangi dan mudah untuk bergaul dengan masyarakat. Antara contohnya program-program yang kita buat bersama-sama dengan masyarakat orang asli dalam ziarah cakna bersama orang asli, yang mana Cikgu Hazim menggunakan semua kelengkapan yang dia ada untuk membantu sekolah, membantu masyarakat, komuniti orang asli. Dan daripada program itu, alhamdulillah, orang asli pula mendapat satu imbalan yang sangat baik bila dipilih sebagai kampung orang asli yang terpilih di peringkat negeri Pahang. Nilai-nilai dan khasiat yang ditunjukkan oleh Cikgu Hazim sangat menonjol, dan nilai baik, kekuatan, kehebatan, dia punya perancangan masa depan, saya sangat menyokong Cikgu Hazim. InsyaAllah akan habis dengan peringkat PhD. Sekarang ni dalam proses menghabiskan master. Jadi ini adalah merupakan kriteria yang pada saya sangat baik untuk kita bawa ke hadapan. Jadi daripada 180 calon guru, duta guru peringkat KPM, Cikgu Hazim adalah merupakan antara 2 orang guru daripada Kementerian Pendidikan di bawah PPKI yang terpilih untuk menjadi duta guru KPM. Jadi saya merasakan ini adalah merupakan satu pencapaian yang sangat hebat di peringkat sekolah saya mewakili kebangsaan.
Dan lagi di peringkat antarabangsa, ini lagi menonjol, yang mana Cikgu Hazim telah pun dapat mengubah satu watak seorang pelajar kami, iaitu Irfan Haris, daripada pelajar OKU yang agak kasar tetapi pasif, akhir sekali menjadi pelajar yang sangat-sangat hebat dan menjadi dorongan kepada pelajar-pelajar lain di sekolah. Alhamdulillah, anak pelajar tersebut atas bimbingan Cikgu Hazim telah pun dapat menempatkan dirinya ke peringkat antarabangsa di bawah Global ICT. InsyaAllah akan berjalan setelah di-drag beberapa waktu. InsyaAllah akan berlangsung pada Jun 2021. Itu merupakan pencapaian di peringkat antarabangsa yang telah dicapai oleh Cikgu Hazim. Dan yang keduanya sebenarnya yang juga besar, iaitu hubungan antarabangsa di antara pusat-pusat pengajian tinggi. Beliau, atas inisiatif beliau, kita telah merancang untuk mengadakan lawatan ke universiti di Hat Nyai untuk bertukar-tukar kemahiran, terutamanya dalam bidang ICT. Dan di peringkat negeri, antaranya baru-baru ini kita ada pertandingan video orang asli. Alhamdulillah, di atas usaha, ikhtiar dan juga kerjasama yang baik daripada Cikgu Hazim, sekolah kita telah menjadi johan pertandingan video orang asli peringkat negeri Pahang ya. Dan kalau diberikan kesempatan yang lagi besar, saya menjangkakan ini adalah merupakan adiwira baru yang sedang kita bina di Sekolah Menengah Kuala Kerau. InsyaAllah dengan bantuan semua pihak, terutama sekali KPM dan juga daripada PPD dan juga JPN, kita akan dapat melahirkan cikgu sehebat Cikgu Hazim, insyaAllah. Jadi sebagai akhirnya daripada saya sangat-sangat berbesar hati dan memohon untuk Cikgu Hazim ni dapat terpilih sebagai cikgu wira yang tidak didendang, memandangkan kekuatan, kehebatan yang ada pada beliau, dan ini mungkin akan menjadi satu track untuk beliau menjadi lebih hebat di masa akan datang. Terima kasih.